Ya, kita kembali di segmen pembangunan masyarakat. Apa khabar si cucu? Kita akan bersama dengan tetamu kita ni, Yang Mulia Puan Dayang Nurul Nazura binti Jaya ya, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gembira sebenarnya kita dapat bersama dengan Yang Mulia Dayang Nurul Nazura. Alhamdulillah pada pagi ini membawakan satu topik yang menarik juga. Ya. Apa khabar si cucu? Topik yang diketengahkan pada hari ini. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan di sebalik tajuk pada hari ini? Adakah kita ini memfokuskan kepada si cucu ini tadi ataupun individu warga emas? Selalunya nenek lah yang bertanyakan apa khabar si cucu. Macam mana tu Puan? Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ni topik kita ni adalah apa khabar si cucu. Macam selalu kita ni dengar macam pertanyaan ni, pertanyaan ni. Tapi kalau kita ni selalu mendengar pertanyaan ni selalunya daripada siapa? Daripada siapa selalu kita ni dengar. Inilah daripada warga emas, daripada orang nini, daripada orang tua. Jadi apabila selalu orang menelefon dia punya anak, yang apa bersih cucunya, macam itulah. Sebenarnya ni adalah indikasi yang mana mereka rindu, and perlukan perhatian kita ni. Bukan saja kita ni, tetapi juga cucunya, bukan saja cucu, tetapi juga anak-anaknya. Inilah yang selalu kita ni dengar. Jadi kenapa saya memilih tajuk ini adalah kerana seperti yang kita ketahui tadi adalah sempena Hari Antarabangsa Warga Emas, International Day of Older Persons, di negara Brunei Darussalam, seperti negara-negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi selain daripada tu juga 10 Oktober ni adalah Hari Antarabangsa Kesihatan Mental, sedunia. Jadi oleh itu topik saya pada kali ini menjurus kepada warga emas dan juga connected is related to kesihatan mental bis dorang ni juga. So this ada jadi siapa dia warga emas satu? Perlu juga kita ni tahu siapa. Jadi warga emas satu, kalau kita ni lihat adalah didefinisikan ahli keluarga yang sudahnya orang lanjut usianya, dapat dikesan melalui ciri-ciri fizikalnya, seperti mukanya berkeredut sudah, badannya lemah sudah, penglihatan kabur dan sebagainya. Jadi ini adalah ciri-ciri warga emas yang kita ni maksudkan di sini. Jadi pada usia ni warga emas ni bis dorang ni memerlukan perhatian dan kasih sayang kerana tahap perkembangan usia mereka ni. Jadi dorang memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian. Selalu selalu bertanya apa bersih cucunya. Esoknya ada lagi mesej. Jadi sebenarnya kita ni perlu menunggu dorang memesej untuk dorang bertanya khabar. Kita ni yang sebenarnya memerlukan orang perhatian yang orang lebih atentif lah terhadap orang-orang warga emas ni, terhadap orang tua kita ni. Jangan kita ni biarkan dorang pulang selalu bertanya, macam asi-asi pulang, macam itulah. Jadi kita ni yang mengasi-asikan diri kita ni setiap hari, walaupun sekalipun kita ni ada macam message apa bar mama, apa bar bapa, macam tu, daripada selalu kan orang membagi bertanya pulang apa bar si cucu. Jadi kita ni cuba orang turn back, kita ni yang membagi tahu kepada bis orang, kita ni yang bertanya arah dorang apa khabar kita, apa khabar kita pa, apa khabar kita ma, macam tu. Jadi maksudnya selalunya apabila orang tua, maksud saya warga emas inilah bertanyakan apa khabar si cucu, ini adalah
salah satu sebenarnya cara mereka untuk berkomunikasi bersama dengan cucu dan juga anak-anak ya. Walaupun pada hakikatnya kemarin sudah bertanya apa kabarnya dan kita ni mereka tahu anak cucu tersebut sihat ya. Tapi itulah mereka menginginkan perhatian ini. Betul ya. betul. Jadi sebagai seorang anak ya, apa yang boleh mereka lakukan untuk warga emas yang sudah pun lanjut usia ini ya, agar dapat memberikan perhatian lebih kepada mereka. Alright, okay. Jadi kita ni memang macam kalau sudahnya orang berkeluarga ni memang sibuk. Tambahan lagi anak ramai misalnya. Memang tu macam fokus kita ni orang disalurkan untuk kebahagiaan anak-anak dan juga untuk kebahagiaan suami. Belum lagi kerja ya. Belum lagi kerja ya. Jadi anilah kita ni macam kadang mengimbangi masa tu adalah satu cabaran untuk kita ni. Kadang macam sudahkah anakku ni makan sudahkah aku ni sudahkah suamiku ni macam tu semua kan difikirkan sampai dari A to Z. Sudahkah masak, sudahkah pakaiannya rapi dan sebagainya. Jadi apabila macam perhatian itu kepada more kepada suami, more kepada anak-anak, kadang kita ni lupa rupanya ibu bapa kita ni tu yang lama sudah kita ni indah hubungnya apa pun memerlukan perhatian kita ni sebenarnya. Sayang sebenarnya perhatian itu perlu untuk orang tua kita ni. Tapi berkurang terpulang. Padahal di hari tuanya mereka tentu memerlukan waktu. Mereka memerlukannya orang waktu-waktu untuk cucu mereka, waktu-waktu untuk anak mereka. Itulah sebenarnya. Jadi sebenarnya ada satu kes lah di Jabatan Pembangunan Masyarakat yang kami tangani selalu, yang mana ia punya anak-anak ni ada 3 orang, tapi ia terlantar lama di rumah sakit. Sehingga anda tahu siapa yang akan mengambil ke dia ni. Kerana apabila ditelefon sian ni yang tua Indah jua dapat. Yang kedua Indah jua dapat dihubungi. Yang kedua ni ada asalnya rumahku ni sudah kita sampai ndak ada orang akan menjaga pasal ndak ada amah macam tu, ndak ada payah. Ndak ada amah apa, ndak ada pembantu rumah apa, payah kan menjaga ni macam mana ni kita. Yang sudah ditelefon yang bungsu pun sama juanya, yang ketiga pun sama jua. Bertulak-tulakan kan menjaga sampai pihak hospital seperti biasa akan selalu menghubungi kami berhubungan macam mana ni, bagaimana dengan warga emas ni. Jadi kami akan mengadakan satu case conference, macam tu case conference keluarga. Kami akan berbincang dengan bis durangan ni, apa patut dorang lakukan, macam mana cara jalan penyelesaian untuk menjaga bapa atau mama bis durangan ni. Itulah. Sebab kerana itulah ya, di negara Darussalam kita ni memang tidak terkecuali ya dengan sambutan bersempena dengan Hari Antarabangsa Warga Emas ni sebagai satu penghargaan untuk kita ni menyokong ataupun kita ni sentiasa memberi perhatian kepada golongan warga emas ni. Jadi kalau seperti dinyatakan tadi jadi bagaimana sebetulnya inisiatif daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat khususnya untuk menangani perkara-perkara yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okey. Selain pada macam nasihat, macam kami misalnya kalau sudah datang arah kami akan bagi nasihat, kami akan bagi awareness program, kami akan memberi talk ceramah. Maksudnya membahagikan macam mana untuk membahagikan masa mereka, masa untuk keluarga, masa untuk ibu bapa mereka. Jangan orang kalau misalnya sibuk buat jadual. Itulah buat jadual agar diorang ni merasa kesunyian dan kemurungan. Ini yang kita ni takut. Apabila merasa kemurungan, ia akan boleh melarat kepada demensia. Demensia ni lupa. Orang nyanyuk kalau orang Malaysia tu nyanyuk. Lali macam tu. Jadi macam akan melarat kepada kita ni mau. Kita ni mau perkara kemurungan dan demensia itu akan berlaku. Jadi inilah kalau boleh luangkan masa untuk mereka. Jadi cucu juga adalah penghibur hati.
kan kita ni sebagai role model, saya selalu katakan ni sebagai role model, kita ni yang akan membawa bis dorang selalu ke mertua kita ni, ke rani bapa mama kita ni rani hidup bis dorang. Jadi apabila mereka sudah tua nanti, bis dorang akan membuat perkara yang sama. Kita ni adalah role model. Jadi itulah, selain daripada itu adalah penubuhan inisiatif Jabatan Pembangunan Masyarakat, penubuhan pusat kegiatan warga emas, pusat kegiatan warga emas di Belait dan juga di Temburong baru-baruannya, dengan kerjasama strategik PH, Kementerian Hal Ehwal dan Negeri, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Brunei Shell Petroleum. Dan terbaru barangkali pernah mendengar SKN kali ya. SKN, jadi apa tu? SKN ni adalah akan saya kata sistem kebajikan negara. Sistem kebajikan negara. Sistem kebajikan negara. Jadi dari aspek perlindungan sosial, usaha untuk pembayaran pencen, pencen umur tua melalui online banking. Dia lagi payah susah-susah masanya. Dia lagi payah kan macam orang sendiri kan ke sana kemari. Jadi ada sudah kaedah-kaedah ni. Jadi ada sudah platform untuk bis dorang, yang mana macam masa tu lagi COVID-19. Jadi senang, menyukarkan kepada warga emas. Jadi itulah, dan kami juga turut bangga dengan sifat orang kesukarelawanan para belia. Sukarelawanan itu. Jadi nampak jelas masa tu the frontliners diorang banyak membantu warga emas, membantu memastikan kesejahteraan golongan yang golongan warga emas ni. Yes. Jadi banyak masa tu telah dilakukanlah semasa, especially semasa COVID-19 ni. Langkah-langkah penjagaan kesihatan, latihan senaman and physical juga, berkabun, senam robek, these are the activities yang dilakukanlah di pusat kegiatan warga emas juga untuk meningkatkan amalan gaya hidup sihat. Itulah yang kita ni maukan di negara Brunei Darussalam ini. Jadi sekali-sekala bawalah perlindungan benar untuk melakukan aktiviti-aktiviti kesihatan seperti berkelas, senam robek, jangan peluang di hiking. Jangan. Itu terlalu ekstrim juga rasanya ya. Si pater jadi seputar sekarang. Payah sekarang tu. Alhamdulillah. Terima kasih ya kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Dayang Nurul Nazurah ya bersama kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan ada kesedaranlah di kalangan orang-orang kita ni akan kemaslahatan warga emas. Ya. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi.